بسم الله الرحمن الرحيم. ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. ومهما آذت زوجها, dan bila perempuan itu menyakitkan hati lakinya, wabazat ala ahlihi, bazat ni maknanya bersikap huduh lah, bercakap pesik apa ni, membuat kasar terhadap keluarga laki, fahiya janiyatun, maka perempuan tadi disebut janiyah, membuat satu jinayah. Para hadirin semua, kita masih duduk mengaji mengenai dengan kaul yang kedua belah, iaitu fit talaq dalam masalah cerai. Kita baca sikit minggu lepas. Cerai ni sebagaimana, cerai isteri ini sebagaimana yang kita baca minggu lepas, iaitu abghadul mubahati ila Allah, satu daripada perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Bendanya benda boleh, tapi dalam boleh dia tu pun Tuhan marah. Artinya setakat yang boleh jangan kira juga, usaha juga jangan berjadi berlaku perceraian di antara laki isteri. Itu dia duduk. Kerana dalam hadis bu, apa nama, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Faraj maknanya hubungan kita laki isteri ini sebelum daripada kita menikah, memanglah kita dengan dia ni haram. Haram ni bukan sekadar tidur sekali jadak, tengok-menengok pun haram. Apa ni, wa'udhu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Bila orang laki-laki tengok pada perempuan yang perempuan tu belum jadi isteri dia, tidak boleh kita tengok dengan cara cerlong, dengan cara bui mata, tengok terus dulu, tidak boleh. Bahkan kita mesti nak mata kita halak lain, dan pusing muka kita halak lain. Situ duduknya. Tiba-tiba bila kita ambil dia dengan cara lillahi ta'ala, dengan ada ijab qabulnya, ada mah kahwinnya, ada saksi yang berapa, maka hak dulunya haram selama ini tu jadi halal. Dah molek dah perempuan yang dulunya haram, tak kita usahakan tidur sekali nak kecek, nak tengok pun haram, lah ni jadi halal, pas kita nak balik jadi haram pula, kita dengan dia nak cerai panggil, sangat-sangatlah tidak molek, dan sangat-sangatlah tidak bersabar. Oleh yang demikian, boleh-boleh bila kita berkahwin, jangan sekali-kali berlaku perceraian. Sebab itulah dia kata abghadul halal ila Allah at-talaq. Cuma kata dia, cerai ni kita belajar itu boleh juga sekiranya tak timbul masalah sakit menyakit. Jangan ada satu sama lain sakit apa ni menyakitkan, ketika tu bolehlah apa nama ni cerai. Kemudian kata dia sambung lagi ni pula, malah ni pula, wa mahma azat zaujaha, bila perempuan itu menyakitkan hati tu lelaki, sama ada menyakit tu dari segi perkataannya, dari segi layanannya, dari segi tikah laku perangannya, menyakitkan hati tu lelaki, ataupun wabazat ala ahli, dan bersikap kasar dengan anak buah tu lelaki, dengan moknya tu lelaki, dengan ayahnya tu lelaki, dengan anak tiri tu lelaki, dia buat benda tak molek, fahiya janiyatun. Ketika tu sabitlah perempuan ni, perempuan ia membuat jinayah. Mana cara peluang untuk tok lelaki mikir masalah cerai tu boleh dah tu. Sekiranya perempuan tu buat khianat pada tok lelaki, buat menyakitkan hati tok lelaki dengan cara dia buat ke tok lelaki secara terus, ataupun dia buat sambil-sambil dia buat khianat ke tok tua misalnya. Ketika tu ada hak bagi tok lelaki ni mikir masalah cerai. Artinya bila seorang perempuan jadi isteri satu orang lain, dia tidak boleh layan tok lelaki seorang je. Dia tidak boleh tumpu perhatian dia pada tok lelaki saja tu. Bahkan tok lelaki pun dia kena tumpu, dan keluarga balik tok lelaki pun dia kena tumpu juga. Sekurang-kurangnya orang panggil tok tua. Habis tak ada sangat tok tua tu dia kena layan sama. Jangan duk kira nak baik dengan tok lelaki dia tok tua tak peduli, tok tua jatuh, tok tua kena dia tak peduli, tetap tu. Itu bukan cara Islam. Kerana tok tua ni moknya tok lelaki dia, ayahnya tok lelaki dia. Jadi oleh yang demikian pada perempuan yang soleh, dia mesti ambil padu keluar. Dan begitu juga balik tok lelaki ni pula. Balik tok lelaki ni jangan duk kira bini dia buat baik ke dia seorang je.
Walaupun dia tahu bini dia tak peduli kepada ayah dia, tak peduli pada mak dia, itu orang panggil tok laki lagu ni seorang laki yang lebih sayang pada isteri, lebih pada mak pak. Sedangkan mak pak ni walau belah mana pergi udah pun, pak dia tak boleh cerah. Anak ni tak boleh cerah mak pak. Tapi dia boleh cerah bini. Bini dia boleh cerah, mak pak dia tak boleh cerah. Oleh yang demikian dia beri layanan sepenuh pada retina dia. Walaupun dia tahu retina dia buat menyakitkan hati pak dia, mak dia. Ini orang panggil anak dia adalah kekepok, sayang pada isteri lebih pada sepatut. Jadi anak untuk lelaki ni dia kena faham baik-baik bahawa dia buat klik bini seorang ni bukan untuk dia seorang dah, bukan untuk dia beri layanan pada mak pak dia sama. Sebab itulah timbul pinam, menam, saksi, wali apa semua sekali ni supaya mak pak ni tahu bahawa anak dia ni boleh bini, dan bila pak dia tahu, mak dia tahu anak dia boleh bini, maka dia pun boleh tupai segar hati, kata, boleh tupai lega, kata. Kerana bila boleh natu artinya anak aku pun dia akan layan, aku sendiri pun dia akan layan juga. Itu cara Islam hubung kait di antara manusia. Baik. Wa in kana al-adha min az-zawji falaha an taftadiya bi badli mali. Sekiranya sakit hati ni pucuk daripada tok laki yang jadi buat pucuk, buat puting bini nak marah, bini buat belon ni pucuk mari daripada tok laki, falaha an taftadiya bi badli malin, maka boleh bagi seorang perempuan tebuh diri dia dengan cara beri harta. Maknanya nak nanti tok laki cerah, dia tak cerah. Nak duduk terus dengan tok laki pergi udah. Pan buat kan. Jadi soalnya sekarang mula sekali lagi. Nak nanti tok laki cerah, tok laki tidak nak cerah. Dia nak tiga pun. Dia nak minta cerah, bukan bahasa bini minta cerah. Kerana bini ni tidak duduk tangan dia. Allah Taala tidak beri kuasa pada retina cerah diri dia. Ketika nak cerah juga nak buat mana? Ketika tu Islam beri peluang pada retina yang teraniaya begitu, iaitu bibadli malin, dengan cara beri harta. Kalau kita kampung panggil tebuh talak. Tebuh talak ni satu daripada cara membolehkan orang perempuan terlepas daripada kawalan seorang suami. Kerana apa? Kerana suami dia ni belon, walaupun dia baik dengan tok lelaki, tapi tok lelaki bahasa jenis belon, tak cakap nak juga. Tina ni pun tak ada dia ni. Jadi perempuan ni sebagai dia ni hamba Tuhan hanya beri peluang pada dia untuk melepas diri daripada tok lelaki yang begini ganas ini, iaitu dengan cara beri harta. Kalau kita panggil tubuh talak. Wa yukrahu lirrajuli an ya'khudha minha akthara mimma a'ta. Baki lagi bila timbul masalah tubuh talak, nak tubuh banyak mana, piti banyak mana nak kena beri. Kata dia makruh bagi tok lelaki ambil daripada isteri dia lebih daripada apa yang dia telah beri. Bininya nak beri banyak mana tubuh talak ni? Jawabnya kata dia gini dulu. Balik orang jatah dia tidak boleh letak lebih daripada belanja hak dia beri. Waktu belanja hak kawan beri ke demo hari tu, hak tok lelaki ni beri ke tina itu banyak mana? Lebih pada tu jangan ambil. Mana kalau kita beri dia 100 riyal, sekat 100 buat sudahlah. Jangan kat anak cerah boleh, tapi kena berapa dia? Kena beri 200 riyal misalnya. Jangan. Kena ambil, kalau nak ambil tubuh talak juga, ambil sekadar hak kita beri. Baik. Kemudian ada satu hadis mengenai dengan ada setengah-setengah perempuan tu tak ada pasal-pasal minta cerah dengan tok lelaki pada juga. Tok lelaki molek wilayan baik, tok tua juga gitu. Tapi kadang-kadangnya kena hasut dia berapa, maka dia minta cerah dengan tidak bersebab. Ada juga begitu pun. Satu hadis perlu diingat. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin lam taruh raihatal jannah. Mana-mana perempuan yang minta cerai dari tok lelaki dengan tak ada sebagai sebab. Dengan tak ada sebagai sebab yang sah. Balik tok lelaki pun tidak kena, balik tok tua pun berjuru. Maknanya sekadar nilaian tok lelaki itu biasa je maknanya. Kalau ada tak kena sikit sebanyak tu, kalau biasa, tiba-tiba bila-bila begitu pun dia minta nak cerai juga, maka Nabi kata perempuan ni dia tidak akan dapat idu pun bangun syurga. Usahakan nak masuk dalam syurga, nak idu bangun jauh-jauh pun Tuhan tidak akan beri. Hidung dia akan sembah akhirat kelak, Tuhan tidak beri peluang nak bangun sedap syurga, masuk lubang hidung dia. Usahakan dia nak pergi jenguk tengok, nak pergi makan, nak pergi duduk, nak pergi apa, jauh sekali.
Dengan sebab itulah hubungan di antara laki isteri ini hubungan yang sangat-sangat wa akhadna minkum mitsaqan ghalizah, hubungan yang berupa perjanjian yang benar-benar kemas. Tidak boleh kita main-main dalam masalah cerai, masalah bini beranak, masalah cerai nikah, talak cerai pun tak boleh main-main, kerana barang ni barang terlibat dengan agama. Boleh jadi lama-lama kita duk tengok orang hak bahasa pesing, orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam dia pergi buat perjanjian di mahkamah. Buat perjanjian di mahkamah, buat kontrak lah kita panggil, kontrak di mahkamah bahawa si laki-laki, si perempuan ni sudah menjadi isteri bagi si laki-laki. Boleh jadi lama-lama kita duk tengok orang tidak Islam ni pergi ke pejabat pendaftaran, ke pergi tanya dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang isteri. Boleh jadi lama-lama begitu kita orang Islam ni pun budak muda-muda khususnya duk berasa bahawa benda ni kau biasa. Sebagaimana kita beli kereta sebuah, pergi ke pejabat pendaftaran ke berapa, ambil kad itu jadi kereta kita. Kita beli tanah sekeping, pergi ke pejabat tanah, daftar kita jadi hak kita. Tidak berasa ada satu ikatan agama. Islam tidak begitu. Islam buat hubungan di antara laki isteri ini tidak sebagaimana hubungan kita dengan sekeping tanah. Tidak hubungan kita dengan sebuah kereta. Kereta kita beli kereta orang, kokak jadi hak kita. Beli tanah sekeping, kokak jadi hak kita. Ada pun orang perempuan, kokak jadi hak kita. Tak. Dia ada hubungan agama. Ada pun ada pinan-minan. Lepas tu belum daripada akad nikah tu pula ada baca ikhtibah. Dan ikhtibah ni bakit bokal. Bakit bukan dalam khutbah tu ada ayat-ayat tertentu, ada hadis-hadis tertentu yang diminta sebut oleh juru nikah kepada apa ni dia masa pelanggan. Amo tidak sebut kata diminta baca dah. Amo tak boleh sebut baca-baca. Diminta sebut. Mana tu email dia kena sebut ayat ni. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum apa ni ya ayyuhan nasu taqu apa namanya? Wattaqu apa ni? Ittaqullah wal arham apa tu? Apa ayatnya? Maknanya ayat-ayat tertentu yang dibaca, yang disebut oleh tok khatib ataupun tok imam sebelum daripada nikah. Ya supaya hak jantan pun sedar, hak tina pun sedar bahawa kerja mung imamat dengan timuh ni bukan kerja main-main dak. Kerja benda bagi langit ni. Allah Taala wakil bokal dak jam hari tu asal usul manusia daripada darah, patu sorang tak ada londo. Apa ayat dia tak ada satu email kat sini. Akhalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ni ayat ni dulu pada dia. Ayat ni biasa tu emailnya baca. Ambilnya tidak nak suruh baca, nak suruh perdengarkan. Dan kalau boleh selepas daripada kita baca ayat ni kita terjemuh supaya hak jantan ni sedar bahawa dia berkahwin ni bukan supaya boleh beli tanah, supaya boleh beli rumah kita dah. Ada masalah lain lebih kalau tu ada asal usul dia pak bukit buka apa ni pak langit hijau mana benda ni berlaku. Dengan cara lagu tu hasil daripada kita baca ayat-ayat begini pak kita bawa pula hadis-hadis tertentu apa nama ni akan timbul dalam perasaan anak tuna ni satu perasaan tanggungjawab yang berbentuk kudus, yang berbentuk agama, yang berbentuk tidak kata hubungan ni sekat tanah jadak bukan naik pak langit ni makna benda ni. Gitu duduk. Jadi dengan sebab tu seorang perempuan yang minta cerai daripada tok lelaki dengan tak ada sebarang syar'i, dengan tak ada sebarang sebab syar'i, kerana boleh jadi kecek dengan Allah mu orang comel setahun kali jadi tok lelaki aku duduk tak kereta. Ni ilah naik motosikal jadi gapo. Kawan ni pun ada. Padahal kan buat kanak dia je bila cerai dia pun lari pula takut tak nampak mata pun ada juga begitu. Jadi benda-benda beginilah ya apa ni Islam sebut mana-mana perempuan yang minta cerai daripada tok lelaki dengan tak ada sebarang sebab maka punya dosanya besar akhirat kelak Allah Taala tidak beri peluang pada dia hidup bau syurga pun tak boleh. Terfikir sendiri maknanya. Kemudian jadi bila timbul masalah nak cerai juga kerana sebab-sebab tertentu maka perempuan boleh tebuh talak. Mana cerai lah hamba dengan abang. Lepas pada tu mah kahwin hak abang buaya kita hamba sangguplah hantar balik. Ni cicing sorak hak mah kahwin kita itu selepas ambil balik asalkan abang cerai hamba tak apa. Itu habis ikhtiar namanya. Boleh. Dan si laki-laki pula tidak boleh bukan dikira makruh, dikira satu benda yang benci, benda yang tidak baik kita ambil daripada perempuan kita, tebuh talak lebih daripada piti hak kita beri kerja jam-jam hari tu. Hak mah kahwin orang panggil.
Fa inna dhalika ijhafun biha wa tahamulun 'alayha wa tijaratun 'alal budu'. Kata dia kalau mu ambil lebih juga laki-laki, ambil lebih harta daripada si perempuan, itu kata dia menyakitkan dia dan memaksa dia cari piti lebih luar daripada kuasa dia. Wa tijaratun 'alal budu', dan ini merupakan satu perniagaan seks kata orang sekarang. Maknanya kita menikah dengan satu orang pada duduk tidur dengan dia gitu gini bahasa kuat kan, wa anna lah. Wa anna kita kata akan nak cerai piti lah. Cerai kita. Mending bini lain pula. Puah Isa tinggal pas saja. Mai piti akan nak cerai lah. Jadi satu perniagaan seks orang panggil. Dia bukan bahasa orang Islam ni menego benda-benda begitu kan. Qala Allah Ta'ala la junaha 'alaihima fi maftarat bih. Tuan kita ni bawa ayat Quran yang menunjukkan bahawa tebuh talak ni memang benar boleh. La junaha 'alaihima fi maftarat bih, tidak menjadi dosa yang sepasang sapelami ini untuk bercerai dan menggunakan tebuh talak. Faraddu ma akhadhathu fama dunahu la'iqum bil fida'i. Ambil balik oleh itu, faraddu ma akhadhathu, maka ambil balik harta yang si perempuan tu ambil daripada kita zaman hari itu, atau ma dunahu, ataupun ambil balik kurang daripada hak kita beri, la'iqum bil fida', memang layak dalam masalah tubuh talak. Mana tubuh talak ni lebih daripada mas kahwin tak comel benar kalau kita ambil. Kalau kita ambil sama banyak hak kita beri itu pun boleh kira, tapi hak molek sekalinya ambil biar jadi kurang daripada hak kita buat mas kahwin. Mas kahwin 1,000, kita kata nak jelas awak jadi 200. Mudah aku cari-cari dia. Tengok orang apa ni, tu yang lain pula. Sekadar tu molek kata dia. Tapi lebih daripada mas kahwin sangat-sangat tidak molek. Bagaimana dikira barang-barang yang tidak, si laki-laki yang tidak maru'ah, yang tidak ada maru'ah. Fa in sa'alat at-talaq bi ghairi ma ba'sin fa hiya athimatun. Oleh itu sekiranya perempuan ni minta juga cerai dengan tidak ada sebarang sebab, maka tu dia kira berdosalah. Habis kata. Thumma liyura'i az-zawju fi at-talaqi arba'ata umurin. Kata dia kalau berlaku juga perceraian, walaupun setakat yang boleh janganlah berjadi cerai, tapi kalau nampak nak cerai juga, maka balik tu lelaki dia kena jaga 4 perkara. Belum daripada kita nak cerai seorang perempuan, 4 perkara ni kena perhati molek, jangan jadi berlaku. Yang pertama, ay yutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yang pertama kata dia kena, kalau nak cerai juga, dia kena cerai orang puan dia ni dalam masa cuci yang dia tidak setubuh. Dalam masa cuci yang dia tidak setubuh. Cuci maknanya masa dia boleh sembahyang. Masa perempuan kita boleh sembahyang tidak mari haid. Dan dalam masa cuci ni kita tidak setubuh sekali dengan dia. Nanti kau nak cerai, nanti kau tu dah molek. Jangan menjadi cerai ni dalam masa dia cuci, tapi belum daripada tu kita setubuh dah sekali 2 kali. Pas cerai juga. Stop tu kata dia. Kerana bimbang takut bila kita cerai dalam masa cuci, yang dalam masa tu juga kita setubuh dah sekali 2 kali kita gini, cuma tak mari darah lagi, kita cerai tengah tu, maka boleh jadi waktu persetubuhan kita tu jatuh ke apa orang panggil, jatuh benih. Bila jatuh benih, seesok bila habis ada, dia nak menikah juga tak jadi ni. Bila nak menikah, tahu-tahu benih ada dalam perut. Artikel tu jadi anak siapa? Mung kata anak orang ni, aku kata anak orang ni, apa pun masalah. Jadi budak ni bila beranak juga, boleh jadi tok laki yang ada dalam tidak berasa bahawa budak ni anak dia. Tok lelaki hak sedia pun dia kata tidak anak aku. Jadi hak tok lelaki baru pun tidak berasa anak dia, tok lelaki sedia pun tidak berasa anak dia. Akhir sekali budak ni orang panggil sekutan-katin tidak ada penjaga dia sebenar. Jadi ini memanglah tidak begitu cara Islam. Islamnya bila Islam yang tebal suruh sangat menikah ni kenapa? Satu daripada sebabnya supaya anak yang akan lahir ini apa ni tentu ada orang nak jaga, iaitu tok lelaki dia, pok dia ni jaga dia. Pok dia ni siapa dia? Pok dia ni ialah orang yang benar-benar anak ni jadi daripada benih dia. Jadi nak mengetu ke budak ni mari daripada benih aku ke benih siapa ke? Inilah masalahnya. Dalam masa suci yang kita tidak setubuh lagi, ketika tu lah rahim perempuan kita ni kosong daripada sebagai benih. Bila kosong pada benih, ketika tu boleh cerai lah. Seesok kalau dia berlaki lain, dia boleh anak, maka jelaslah anak tu bukan anak kita, bukan anak tu lelaki yang kedua. Dan ketika tu lelaki yang kedua lah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menawar budak ini daripada makan minumnya, daripada pergi perangannya, bertanggungjawab dia sepenuhnya. Tengok cara penyusunnya.
yang dibuat oleh Islam sejak 2000 tahun hari itu lagi. Kalau Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni bahasa jenis, mana kalau Islam ni mari daripada Nabi Muhammad, bukan mari daripada langit. Takkanlah Nabi sebagai seorang orang kampung gitu, bukan mengaji luar negeri, boleh reti benda-benda begini sekali. Lebih laginya waktu dia hidup di Mekah tu, masyarakat Arabnya bercerah macam-macam fashion. Mung cerah cara mung aku, cerah cara aku. Dalam kaluk sibuk, dalam kelang kabut masyarakat Arab yang tidak teratur tu, takkan Nabi Muhammad boleh fikir barang-barang begini yang comel, yang begini. Ya sampai sekarang lah itu, walau belah mana maju sains teknologi, walau belah bagaimana tinggi manusia dan falsafah pun, manusia sampai sekarang aku akui bahawa barang ini memang betul. Kita nak cerah, mesti cari dalam saat, saat perempuan kita bersih, dia kita tak setubuh lagi. Dengan tujuan nak jaga budak. Yang keduanya pula, kita tidak dibenar, sikit lagi dia sebut, kita tidak dibenar bercerah dalam dalam masa haid. Fa inna at-talaq fil haid aw at-tuhur alladhi jama'a fihi bid'iyyun haram. Kerana bercerah semasa perempuan kita dalam haid, tahu dia tak boleh semaya, cerah juga. Awit tuhril ladzi jama'a fi, atau kita bicara perempuan kita dalam masa dia boleh semaya, boleh dalam masa cuci, boleh semaya, tapi kita setubuh dah dengan dia sekali dua. Kita kata cerah lagu ni bid'iyyun. Cerah bid'ah haram. Kana waqi'an, sekalipun cerah itu berlaku. Cerah itu jatuh. Kalau kita cerah juga dalam masa haid, jatuh. Dan kita cerah juga dalam masa cuci, ya kita setubuh dah, jatuh. Tetapi kata dia, pertama nyanyi ke dia. Yang keduanya, bila kita cerah perempuan kita dalam masa dia ni, dalam masa dia mari kotor, dalam masa dia tak boleh semaya, dah masa dia tak boleh semaya ni, kita pun tak boleh setubuh dengan dia pun tak boleh setubuh dengan kita. Ketika tu kalau cerah juga, orang panggil cerah dengan orang panggil dengan emosi, cerah dengan tidak memikir panjang. Dah kita tidak nak dah dia. Bila dia mari kotor tu, kita pun tak tidur sekali dengan dia. Dah kita pun tak ada angin nafsu dengan dia pun tak ada nafsu dengan kita. Dah tiba-tiba kita cerah. Hari cerah kita ni dengan emosi, dengan tu hati, tidak dengan akal fikiran dia. Tapi kalau kita cerah dia dalam masa dia suci, dia boleh sembahyang, kita pun tak setubuh lagi, ketika tu kita duk tengah nak. Kita duk tengah nak ke dia pun duk tengah nak kita. Bila tengah nak mari, kalau bercerah juga, arti semati dah demon ni. Sungguh demon ni tak boleh duduk sekali dah. Kerana cerah ni ugamu tak si. Jadi bila ugamu tak bui pun, kita pun hati kita duk nak tak bercerah juga, artinya kita telah fikir panjang dah. Aku fikir panjang dah, bahawa aku dengan dia tak hidup sekali dah. Tak rasi kecek kira pun dia ni payah. Boleh jadi didikan rumah tangga dia lagu lain, didikkan aku lagu lain, didikkan rumah dia boleh jadi pesen orang kaya-kaya. Aku yang dengan sebab orang miskin gitu begini, salah aku. Orang panggil ambil buat bini ke dia, tak cakap nak kira, tak cakap nak rundim ke apa, tak jadi juga. Ketika tu belah-belah dia suci, boleh sembahyang, kita pun nak setubuh dengan dia pun tunggu nak setubuh kita. Tapi bila kita cerah juga, arti kita telah buat putusan panjang lebar dah. Ketika tu tak ada arah lah. Tapi dalam masa dia mari haid, boleh jadi kalau berlaku cerah juga, boleh jadi kita berasa dia jejak dengan dia jejak dengan kita. Kalau cerah juga, arti cerah dengan emosi, dengan tu hati. Dan buat satu perkara dengan tu hati, tak boleh. Hak duduknya kena turut akal lah, turut fikiran baru jadi kerja. Turut hati tak betul. Sebab itulah dia minta pada Islam, minta pada kita supaya bila kita nak cerah, nanti dia suci, bersih, molek, dan kita tak setubuh lagi. Supaya keinginan nak tu ada, bila dah setubuh, sudah tak boleh cerah. Bila dah setubuh tak boleh cerah. Dan Islam tu nak benar, tak boleh cerah tu, tak cerah tu nak benar. Gitu duduk. Cara tu dari segi psikologi tu ada. Lima fihi min tatwil al-iddah. Kata dia pertamanya bila kita cerah perempuan dalam masa haid, artinya panjang iddah dia. Hak patut dia berada 3 bulan, jadi lebih pada 3 bulan. Kerana hak 3 bulan ni tunggu cuci dia 3 kali. Pas tambah lagi hak dalam masa dia haid ni, jadi 3 bulan lebih. Sedangkan dia ni memang nak tunggu 3 bulan lebih, nak baru boleh tu lelaki lain ni, menyusahkan dia. Jadi dia tak ya seboleh-bolehnya kita jangan cerah perempuan kita dalam masa dia ada. fa in fa'ala dhalika falyuraji'ha hatta tathura thumma tahidha hatta tathura. Nabi kata dalam hadis sebut, kalau mu cerah juga perempuan mu semasa dia tak boleh sembahyang, maka mu kena rojak dia.
Mu kena rojok perempuan. Tak usah fikir panjang lah, mu kena rojok. Jangan waktu habis ada dia jangan. Kena rojok. Lepas pada tu, rojok perempuan. Sudah rojok tu, biar dia suci. Suci, kalau nak cerai juga, jangan setubuh dia. Kalau nak cerai juga, dia duduk 2 minggu, 3 minggu ni keadaan suci, jangan setubuh. Lepas pada tu, summa tahidha. Lepas tu, biar mari haid sekali lagi. Biar betul, kerana bila mari haid ni, artinya, anak tak ada dalam kandungnya. Kalau anak ni bila ada dalam kandungnya, perempuan tidak mari haid lagi. Jadi bila dia mari haid, masa kita cerai. Lepas tu, bila dia cuci molek kita pun tak setubuh. Lepas tu, dia mari haid pula. Sudah tentulah terjamin garanti bahawa anak tak ada dalam kandungnya. Benar, dia tak ada dalam kandungnya dia. Sudah dia cuci molek kali yang kedua tu, summa insya'a talaqaha wa insya'a amsakaha. Bila mari cuci kali yang kedua, jangan cerai dulu, fikir dulu. Cerai ke, dak ke, cerai ke, dak ke. Islamnya tak beri peluang sangat kita ni orang panggil cepelat. Longgar mulut beruh, lidah mulut beruh gapun tak beri sangat. Masalah cerai ni sepama sebut tadi lah. Masalah cerai ni penting, supaya dengan penting dengan menikah juga. Sama-sama penting. Mikir hanya nak menikah cerai, nak menikah pun kena mikir, nak cerai pun kena fikir. So, الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة. Yang keduanya, kau nak bercerai juga, dia kena tentu atas sekali cerai. Ia ada salah lagi tengah tu, dia merayak salah lagi, iaitu kita lah ni kahwin gapun jadi lewat sikit. Lewat, mana kadang-kadang orang tu nak kata nanti dulu, nak nikah gapo pun nanti universiti dulu, nanti habis universiti dulu. Lepas tu baru nikah. Lepas tengah-tengah universiti tu pula kenal-mengenal lah. Kena aku pergi kedai kopi, pergi restoran, pergi patah, pergi apa semua sekali. Seakan-akan nikah ni satu barang yang bahaya. Seakan-akan nikah ni barang bahaya. Dan setengah-setengah surat khabar pun waktu bid benda ni. Waktu bid bila menikah timbul masalah. Tubuh ni seakan-akan pada orang tak boleh bini lagi. Bila ni nak bini tu, dia mari tu gambaran, dia rebah lah kepala dia, macam-macam rebah kepala. Dia buat di surat khabar yang fikiran dia sudah dipengaruhi oleh orang Eropah. Kalau kita perhati, baca buku-buku perangai orang Eropah, memanglah dia takut semua nak cerai. Nak menikah dia takut. Dia takut nak menikah orang Eropah. Khususnya orang yang agama Kristian. Satu daripada sebabnya, hak tino ni, hak perempuan ni, bila dia bercerai, maka mengikut orang Eropah bila dia bercerai, bila dia menikah, harta dia ni jadi otomatik, jadi dikuasai oleh untuk lelaki. Bila dia ada harta, dia menego ke belum pada dia menikah, dia dapat saka ke, dia dapat hadiah daripada mak pak dia ke, molek-molek harta duduk dalam tangan dia. Bila dia menikah, maka harta ni otomatik duduk di bawah kuasa untuk lelaki saja. Jadi bila harta kahwin betul benar ni jadi sebuah harta untuk lelaki kerana menikah dengan dia, maka dengan sendiri hak tinun dia tak menikah. Sayang harta. Untuk lelaki pun harta pun untuk lelaki pun harta pun. Jadi duk hati tengok tunai hak nak menikah dengan aku ni PA molek ke PA udu tu dia nak sign dulu ni. Nak sign dulu buat testing tengok sebulan 2 tahun 2 tahun 3 tahun perangai hak nak jadi untuk lelaki aku ni molek ke udu. Sinilah timbulnya deru mari. Deru hak timbul girlfriend ke boy gapo semua sekali timbul sini lah. Jadi girlfriend ni boyfriend ke gapo semua sekali timbul hasil daripada sebelah-belah nak buat testing, nak test tengok perangai hak tino ni setara mana, perangai hak yatim ni setara mana. Dua mari. Benda lagu ni tidak perlu dalam kita sebagai orang Islam. Orang Islam tidak perlu buat test mari. Kerana Islam beri peluang pada hak tino ni memiliki harta dia 100%. Beri peluang pada orang tino kuasai harta dia 100%. Dia nak jual, dia nak beri ke orang, dia nak beri siapa, dia kata mau ambil kemok dah harta hamba ni, gambar dia tu lelaki dia dah. Tak ada apa tu lelaki tak kata apa. Kita tak kata apa ambil tu tandeh. Harta kahwin kau kahwin, dia mau nak bini nak lelaki yang kahwin kau nak bini kahwin dah. Demo tanggung. Tapi harta kahwin kau tak siganggu. Kau nak beri kadik kahwin, kau nak beri kemok kahwin, kau nak beri kat saudara kahwin. Tak ada apa-apa. Itu dia duduk. Jadi masalah duk bimbang sangat nak menikah kerana orang putih bimbang nak menikah tak kena. Orang putih dia bimbang nak cari tok lelaki ni, bimbang takut harta ni boleh ketuk lelaki. Dia memang begitu cukup. Cuma akhir-akhir dia
Akhir-akhir dalam kira-kira tahun 1772 mengikut undang-undang Perancis. Jadi kira-kira mulai daripada revolusi dia. Situ dah baru ada itu sikit, kena sikit. Belum daripada tahun 1770 kurun yang ke-18 lah. Kurun yang ke-18 ni bila berubah sikit undang-undang Perancis. Undang-undang Perancis baik, undang-undang putih baik yang jadi asal, yang jadi Quran bagi kita sini. Kita sini orang Islam ni cepat satu undang-undangnya Quran tak jadi kan. Tapi orang Melayu ni cepat dia gantung dia bukan Quran, gantung dia pada undang-undang putih. Roma 3 sini menjadi pak pergantungnya undang-undang sini. Jadi orang putihnya Perancis baik orang putih itu sejak daripada kurun 1772 lah kemari barulah harta perempuan ni bila boleh tuk laki perempuan tidak harta perempuan tidak boleh bulak-bulak ke tuk laki 100%. Bukan ada secara kawalan sikit. Itu dia duduk. Itu benda ni memang termaktub dalam buku-buku sejarah perundangan. Tapi kita pahlala ni pun sejak daripada Islam kurun yang ke-7 hari tu sampai pahlala ni pahlala kurun 20 dia panggil Islam beri peluang pada perempuan memiliki harta dia 100%. Tak timbul masalah bimbang nak menikah, bimbang nak bersuami, tak timbul langsung. Maka bapa jadi orang kita jadi takut-takut bimbang tu bapa nak menikah. Sedangkan menikah awal tu lebih baik dari segi maruah dan dari segi nak jaga maruah kita sebagai seorang perempuan lebih baik daripada kita duduk sebagai seorang gadis yang yang tidak ada orang yang tanggungjawab awal sebagai tok lelaki, ataupun lebih baik daripada kita berdua mari sedangkan barang ni barang haram bulat-bulat satu patu. Tak tu cara. So, yang keduanya an yaqtasira ala talqatin wahidah. Yang kedua kau nak cerai juga, cerai sah sudahlah. Kau nak cerai sah sudah. Jangan aku ceramu 3 talak. Banyak bitalan ni, kayu darat buih laut. Jangan. Jadi dia semuanya sekali kalau cerai demo sah talak sudah. Walaupun kita diberi peluang 3 cerai, tapi Islam nak daripada kita guna sah je. Jangan guna 3 sekali. Lianna tufidul maqsud. Yang pertamanya kata dia kan hasil dan maksud. Dalam cerai tak nak cerai. Cerai sah dengan cerai 3 serupa. Sama-sama dia tak jadi bini kita dah. Jadi sekadar nak cerai dia sah dah cukup. So, wa yastati nadima fil iddati. Yang keduanya kata dia bila kita cerai sah ni kita boleh ambil faedah dengan rujuk sekiranya kita ni menyesal lah masa iddah. Tujuan Islam ni buat 3 tujuan apa? Tujuannya nak suruh kita cerai sekali dan lepas pada cerai ni cuba perhati sebelah-sebelah. Balik waktu ni setara mana susah dan balik waktu lelaki setara mana susah. Kalau kita cerai 3 sekaligus, dia susah, dia tak susah pun tak ada apa dah kita ni. Muka 3 habis dah. Tapi bila kita cerai sekali je, ketika kita ada pengalaman. Masa kita cerai sekali ya berat balik. Holah nak duduk sekali dengan betina tak boleh dah. Enggak kita cerai ada. Boleh jadi terpaksa kita kena makan nasi buku. Boleh jadi kita kena atas, kena basuh baju sendiri. Boleh jadi kita kena dukung anak sendiri. Boleh jadi kita kena sapu hingu anak sendiri. Berat kerja ni. Jadi dia ni, mungkin kerja aku ni. Lebih lagi kita orang lelaki ni basuh tu bangun pagi selek mata pergi cari makan. Bila pergi cari makan terpaksa tinggal rumah. Di rumah pula ada harta sikit sebanyak. Di rumah pula ada anak seorang 2. Di rumah pula ada mak hak tua, ada cik hak tua. Siapa dia nak layan mak hak tua, cik hak tua ni kalau tidak bini kita. Jadi dia mana? Ketika tu mikir kita, kalau setara ni tak boleh cerai. Kena rajak rajak tu nak rajak Jadi kalau mai 3 nak rajak pun tak boleh tak lah kena Cina buta biar dulu. Cina buta kau Melayu buta tu biar dulu. Ya anda tak Cina tu. Sudahlah Cina buta pula. Jadi walau bagaimanapun Islam nak pada kita cerai sekali. Dia tak pernah dia tak bui kita. Kata tak boleh tidak bui kita cerai 3. Kerana daripada Allah Taala letak 3 tu memang ada hikmahnya. Hikmahnya supaya tiap-tiap orang belajar daripada masa perceraian tu, belajar tengok baik mau cerai. Lebih-lebih lagi ada sekarang lagi benda orang Melayu kita tidak buat. Iaitu bila cerai orang kita Melayu mula hamak balik. Dia balik. Cik dah mana kau cerai. Tak benar. Kita tak boleh. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Mu jangan hamak orang tinamu daripada rumah dia.
Islamnya meletak tarah rumah ni rumah retin. Walaupun kita jom beli, jom buat rumah, walaupun kita jom belanja buat rumah apa semua sekali, tapi bila kita berkahwin, dia senih rumah ni kepada retin. Walaupun tidak jadi hak retin. Dia sebab kita belinya dia. Harta tu harta kita juga, rumah tu rumah kita juga. Tapi dari segi orang panggil, dari segi penilaian rumah tangganya, rumah ni Islam senih kat retin. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan halau keluar retin daripada rumah dia. Kerana hak jaga rumah ni sebenarnya retin. Kita ni jaga pejabat, jaga kedai, jaga ladang, jaga kebun tu kerja kita numpak jaga kita. Rumah tangga ni retin. Jadi biarlah orang retin yang menjadi bini kita tu berasa bahawa rumah ni rumah dia. Dengan sebab tu bila kita berkahwin dengan dia dan dia mari ke rumah ni, dia boleh jaga rumahnya, dia sapu-sapu, dia bersih, dia berapa laksana barang ni barang dia dah. Jadi nak suruh orang Tino ni berasa rumah dia ni rumah dia jaga dengan sepenuh. Dia pun dengan sendirinya boleh layan dan molek ke tok lelaki. Mudah-mudahan dengan layan dan molek aku tok lelaki ni rumah ni jadi rumah aku semati. Begitu hidup. Tapi kalau kita sebab itulah Islam bila kita bercerai dengan seorang perempuan, dia tidak benar kita ambak balik ke masjid. Tak boleh. Dalam masa iddah tu, dia duduk situ. Makan dia, kita tangguh. Pakai dia, kita tangguh. Bil air, bil api, bil telefon. Semua kita berlaku betul-betul serupa kita berlaku bini dengan dia. Cuma je. Tak boleh tidur sekali. Kalau dah tidur sekali, sudah rajam. Gitu. Jadi, macam kita klik kerja pun dia tu ada. Naik tangga pun dia ada. Nak turun tangga pun dia ada. Faham makan minum pun kita juga beli sayur awak balik, beli beras awak balik ke apa. Jadi lama-lama mikir juga aku ni bodoh. Hidup tangga orang hak tidak bini aku. Baik rajak-rajak lah. Rajak tak nak. Itu. Kata tu aku. Gua tu berlaku buat ni aku. Rajak lah. Itu. Islam tak simna. Cerah-cerah ni tak simna. Kalau kita ni makan agama, tidak payah dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang ni. Nak coba berkono, patut kodi, khasi. Berapa orang? 8 ke 10 ke berapa? Kasim, kotu, ini semua ni kiraan nak jaga orang dengan undang-undang. Tidak kiraan nak jaga orang dengan agama. Dia beza di antara undang-undang dengan agama. Undang-undang ni kerja dia duk jaga kod luar je. Pak hati perut tak ada. Undang-undang tak boleh buat. Siapa kau pekat manusia ni sah pak hati perut? Tak boleh. Yang boleh buat luar dan dalam hanya agama. Itu dia betul. Jadi kalau orang ambil perhati satu persoalan. Nak boleh cerah kena di motor lagi. Kau cerah juga kena denda berapa? 200 kau berapa? Katalah 100 kau berapa? 200 kau berapa? 300 kau berapa? Dan kena denda. Iyalah, cerah tak jadi cerah. Kita kata dengan sebab payah nak cerah kena di motor lagi lah. Kalau betul ni kena denda lah berapa? Maka kita berapa tak jadi cerah. Tapi masalah hati lah, mana hati? Adakah dengan sebab tak cerah agak? Maka hubungan kasih mesra di antara laki bini jadi. Dengan sebab tak jadi cerah kita lagi tok qadi lah. Kalau tak boleh cerahkan, tak boleh pergi ke tok qadi, hanya tak jadi cerah je. Tapi hati jamin lagi bahawa gadik molek kita dengan dia. Hati tu duduk ni pula sekal lagi. Jadi masalah ni masalah dia kena perhati di setengah segi. Di samping mengetatkan perceraian. Dia Islam memang ketat dah. Dari segi perceraian cukup ketat dah dalam Islam. Dengan nerakanya, dengan dosanya berapa cukup dekat dah. Tapi bagi ambo tidak, bagi Islam, mana bagi orang Islam dia tidak boleh jaga. Dia tidak boleh ketat mengenai ceraian lebih daripada ketat yang ada dah. Kalau sebenarnya buat ketat juga, sebenarnya sangat tak jadi cerah, tapi hubungan laki isteri tak jadi molek juga. Nah, kerana kita didik rakyat kita dengan undang-undang. Kita tidak didik rakyat kita dengan agama. Wa idza talaqa salasan rubbama nadima. Tetapi sebaliknya kalau dia cerah sampai 3 sekaligus, start 3 selalu, rubbama nadima, boleh jadi dia sesat. Fayahtaju ila an yatazawwajaha muhallilun. Cina betul. Bila sesat, nak ambil balik dia. Tak boleh dia buat 3 tu. Apa nak lagu mana? Nak bini orang lain, dia ingat ke dia.
Nak ambil dia, cerai 3 dah, anu buat berani. Ketika tu kata dia, berajaklah untuk kahwin balik dengan si perempuan tadi, muhallil. Kanduk pada Cina buta. Muhallil Cina buta lah. Mau tak mau, kena cari Cina buta juga. Muhallil, jom halal. Wa ila sabri muddatan. Daripada tunggu pula sekejap. Kena cari Cina buta dulu. Mana khabar di mana tak ada Cina buta kena cari rata sekali. Lepas tu wa ila sabri muddatan. Kena tunggu pula. Cina buta ni cerak, kena tunggu 3 bulan pula. Jadi satu masalah. Tak ada masalah. Bendanya yang boleh kita cerai sekali je. Lepas tu esokkan boleh rajak lalu. Ataupun seminggu 2 boleh rajak lalu. Boleh rajak lalu esokkan. Tak payah cari Cina buta. Tapi main cerai 3 sekaligus. Kalau hati ni terikat juga dengan dia. Budi bahasa dia ingat kau adik ipar. Ingat kau tok tua. Ingat apa tu. Tok tua bergapun. Malu mata. Sudah kita. Apa kapai apa panggil. Akhir sekali cari kata Cina buta mana. Pak kena tunggu 3 bulan pula. Nak boleh kau menikah dengan dia pula. Sedangkan wa aqdul muhalli manhiyun anhu. Ni tuan kita ni perang jelas disebut. Sedangkan akad Cina buta ni dilarang. Akad Cina buta, nikah Cina buta lah. Akad nikah cara Cina buta ni manhiyun anhu, dilarang. Dan Nabi sebut dalam hadis dia at-taisul musta'ar. At-tais maknanya bapak jantan. Bapak jantan ia dipinjam. Mana kita cari Cina buta ni betul-betul pupuk tadi ambil kami, bapak kami dia memetai, jantan kami. Begitu lah lebih kurang. Cara Nabi sebut tak boleh dah. Tapi tak ada arah dah dalam pekoh-pekoh kita ada. Dalam pekoh kita ni beri peluang. Maknanya dari segi hukum zahirnya memang boleh. Dari segi hukum zahir. Cari Cina buta, royak dia Arab dia tak payah sebut lah. Dia kata kan, mau nikah ada ni pun cerai lalu lah. Kalau tidak dia tak kepala lah berapa semua sekali. Kawan ni pun menikah. Lepas tu setubuh. Kalau tak setubuh tak jadi juga. Dia kena menikah, kena setubuh, kena berapa. Lepas kalau Cina buta tu pula, bahasa Cina celek pula. Tak cerai dia kan. Susah. Kalau tak cerai dia. Susah pula. Jadi timbul masalah banyak. Jadi menikah buta ni dari segi hukum pekohnya. Hukum pekoh saja. Memang betul. Sah. Tapi dengan sebab pekoh-pekoh ni Islam. Dan Islam ni apa saja undang-undang, apa hukum dia tidak main zahir saja dah. Dia bercampur dengan batin. Kerana Islam ni agama mari langit untuk orang. Dan orang-orang ni zahir batin. Zahir pun orang batin. Manakala sebut kata orang dia tidak dapat tubuh badan saja dah. Tubuh badan campur dengan ruh. Allah panggil orang. Oleh demikian Islam sebagai agama bagi langit untuk manusia, maka dia mesti ra'i 2 perkara. Hak dia zahir tu dia kena ra'i, hak ruh pun dia kena ra'i. Jadi kalau kita ra'i dia tubuh saja, pekoh saja kita panggil, itu jadi law, jadi undang-undang. Undang-undang ni dia guna tubuh je, dia tak diserap masuk ke dalam. Jadi tapi dengan sebab Islam ni tidak law, tidak bukan dia pekoh Islam, maka Cina buta ni memang tak boleh. Kerana Cina buta ni habis nelan dia ikut luar saja, dia tidak ikut zahir. Kerana Islam, kerana menikah dari Islamnya, selain daripada kita nak ambil perempuan yang mari tak umur kita nak pula mawaddatan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa tu dulu pada ayat tu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dia tiga tujuan kahwin. Pertama litaskunu ilaiha. Apa nama ni? Supaya kamu sukun. Allah Ta'ala buat orang tino nak suruh orang jantan ni merasa sukun. Sukun maknanya tenang hati. Bila kita ada isteri, tenang hati. Isteri lagu mana? Isteri ia perempuan yang ada kita sama-sama. Adakah orang tino Cina buta ni dia boleh tenang hati? Cina buta sendiri adakah tenang hati dengan sebab dia boleh bini semalam ni? Mana dia tenang hati? Dia boleh bini semalam ni. Pagi esok aku kena cerai. Jadi boleh jadi dia gelisah belum daripada lebih hebat daripada dia belum nikah lagi. Kalau belum nikah molek-molek duduk saja tu mari orang tahu bini semalam ni. Jadi nak gelisah ngatak sama banyak. Jadi falsafah Islam untuk sukun, untuk mendapat ketenangan jiwa pada lelaki ini tidak ada dalam Cina buta. So, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di samping hati itu lelaki pula jadi tenang molek kerana boleh bini yang tidak terdapat pada Cina buta. Allah Ta'ala buat pula mawaddatan wa rahmah. Timbul kasih mesra dan rahmat satu sama lain. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan,
Mana naluri cinta kita tu dapat kita curah sepenuhnya kepada isteri kita. Dan naluri cinta isteri kita dapat dia tumpah sepenuh pada tu lelaki. Jadi dia ni. Kalau cinta kita manja, kita berapa kita patut nak tidur atas riba, kau berapa patut nak berdakap, patut nak berapa tu. Tak ada pada Cina buta. Cina buta dekat semalam. Nak tumpah cerita, nak manja pun semalam tu je. Pagi esok tak boleh tidur atas riba, nak beriba berapa, tak ada lah. Jadi falsafah nikah dalam Islam tidak wujud dalam Cina buta. Dengan sebab itulah Cina buta dilarang. Begitu juga rahmat, kesian belah. Tok lelaki nak tunjuk siang pada bini, nak tunjuk siang pada anak, nak tunjuk siang pada cucu. Tak ada peluang. Moga semalam ni ya. Nak situ duduk. Ini semua ni pada kata ni semua benda-benda yang terang. Cina buta memang tak boleh. Baru ni ada satu orang mari tanya ambo. Malam ni dia ada, kau tak ada, malam ni tahu lah, tapi ambo tidak nak sebut nama lah. Ambo tidak nak sebut nama, ambo tidak nak rayak kampung mana kampung. Tapi dia mari tak tanya masalah Cina buta. Dia kata adik dia ke kakak dia Cina buta. Satu masa dulu Cina buta dapat anak 4 orang, kau 3 orang ada. Duduk keadaan molek boleh anak 4 orang ke 5 orang. Rupa-rupanya perempuan dengar mengaji dua anak, tak tahulah. Dia dengar Cina buta ni tak boleh. Tak baik lepas musuh. Mulalah gelisah. Dia menyebabkan dia tak mau lelaki, tak saya balik rumah, minta cerai lah. Berkata, nak gana ni. Barang nak anak 4-5 orang dah. Mana Cina buta ni 4 tahun, 5 tahun dah. Ni sekat mengaji ni sedar. Baru barang ni barang tak boleh. Dia nak gana. Ambo selama ni duduk jawab kat orang Cina buta ni tak boleh. Dakih ni boleh anak dapat. Nak gana. Orang kata boleh. Nak gana dah. Orang boleh. Nak gana dah. Sudah dah. Orang panggil dia seluk paksiku. Nak gana dah. Apa habis dia cinta. Orang boleh balik. Klik rakyat. Dia kata orang lepas dah tu tiba lepas dah lah. Dan kalau ada berasa kesal, berasa susah tu Allah Ta'ala ampunilah insyaAllah. Salahnya tidak salah di kita. Kan ada tu guru rakyat. Barang ni barang boleh. Barang boleh. Dan memang dalam kitabnya ada seperti benda ni boleh. Dalam kitabnya ada. Jadi kitab hak bahasa mementingkan fiqh semata-mata. Dasar pada fiqh. Fiqh ni bila ada ijab, bila ada qabul, bila ada saksi, bila ada wali, boleh tak? Hak dalam perlu orang yang bergapo semua tu dia buat kejam mata sebelah. Apa panggil? Kejam mata sebelah. Bahasa kejam mata sebelah ni lah. Apa orang panggil? Masalah tak sesak semua ni. Jadi dia serupa dengan masalah gagada ni. Gagada ni tak dipanggil demo Cina buta. Melayu buta pun tak. Sama-sama buta belakang tu. Pegang gada, hak kita pegang. Mau nak ambil piti aku boleh, nak buta piti aku. Tapi tanah mungkin biar aku pegang lah. Setakat kita pegang tanah padi orang, memang boleh. Memang boleh. Mau nak pegang, nak ambil piti aku 1000, boleh. Tapi tanah padi mu hari kaku. Sekadar cagai boleh. Tapi padi dia, tak ada kita ambil. Padi dia tu kena beri ke dia juga. Kena beri ketua padi tu. Tuan tanah tu. Supaya dia ketua padi, jual padi, boleh bayar balik piti kita. Pakai kata kita yang boleh gapo, boleh tala. Kita yang boleh gapo. Kalau sekarang tu boleh gapo piti di tangan dia, pakai yang boleh gapo. Boleh tala. Dia tidak Islam kan. Dia mau rasa dia tak percaya pada pahala. Dia mau percaya pada pahala. Pahala tu boleh dia. Kalau dia mau nak ambil padi, arti dia mau tidak percaya pada pahala ni wujud di akhirat. Bila tak percaya pahala ni lah apa panggil yukadzibu bid-din. Yang besta ke agama. Pada dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Muhammad mu tahu ke tidak orang bakit bahu dengan agama. Kalau mu nak tahu ke bahu dengan agama siapa dia? Orang tak madukan anak yatim, orang tolak anak yatim. Jadi kita kata Allah, tapak ke tak madukan anak yatim, lakum dusta ke agama. Kita tak bakit pelawak sekali habuk ke agama. Kita tak bakit dusta sekali habuk, kita tidak has sekali habuk. Tetapi Islam, bila kita tak peduli pada anak yatim, dia anggap kita ni membohong ke agama. Tuk guru kita dalam kitab-kitab tafsir, dia royak apa Allah Ta'ala kata kita ni membohong ke agama, sekiranya kita tak memadukan anak yatim. Walaupun kita semaya, walaupun kita puasa, walaupun kita mukul anak tahu, pun dikira kita ni membohong anak yatim juga. Kerana kata dia gini, orang tak silaya anak yatim, dasar pada anak yatim ni sebaik kita pera dia pun tak boleh makan jasa. Tahu batu kelubuk. Sebenarnya tahu batu kelubuk lung. No. Tak boleh cukai sikit abu. Kalau tahu sabuk tu boleh tak? Boleh kita bawa rakit. Jadi dia ni.
Anak yatim tak ada. Jadi bila kita tak silayan anak yatim gasai pada anak yatim tak ada sultan, arti dia tak percaya pada pahala. Tak percaya pada pahala, tak percaya pada dosa. Pahala buat baik, dosa tak baik, dia pun tak percaya. Bila tak percaya ke dosa pahala kan, arti dia pun tak percaya pada inti sari agama. Agama ni yang beza dengan undang-undang biasa ni, kerana undang-undang tak boleh rakyat dosa pahala kita. Buat gani boleh pahala, kata je undang-undang. Agama dia boleh rakyat gani, buat gani boleh pahala, gani boleh pahala. Faham apa beza demo orang beragama dengan orang tidak beragama? Kalau demo tidak madukan anak yatim. Kerana anak yatim ni kalau kita pada dia boleh pahala. Jadi Nabi kata kalau mau pelihara anak yatim, maka mu mengaku akhirat peluk dan segar supaya jari tunjuk dengan jari tengah ni. Dekat-dekat rapat-rapat. Tiba-tiba kita kita ada lah benda percayaan kita pada pahala. Gaib tak ada. Begitu juga ni masalah gadah. Masalah gadah. Gadah Islam beri peluang pada kita pegang cagaran. Kadang mana yang kalau dia tak bayar, aku jual tanah ni. Mu tak bayar PT aku nanti per 2 bulan jani ni, tahun ke 2 tahun aku jual tanah ni, PT tak. Hak dia aku ambil lalu dia boleh kembali. Tapi mula apa tanah kita pegang, mau batu kita pegang, botol kita pegang, pak kita dah ambil guna barang ni, orang panggil riba. Kullu qardin jarra manfaatan fa riba. Maka sebagai gadaian yang boleh manfaat, riba namanya. Padi hak kita ketal kita makan duit riba. Duit hak kita luruh, hak luruh kita ambil kita riba. Nyo kita naik nyo hak pegang gadah riba. Rumah batu hak kita pegang gadah apa kita ambil kita sewa riba. Kenapa? Kerana tu biar. Walau bagaimanapun IT kita tidak percaya pada pahala. Jangan ada soal boleh gapo PT 2-3 ribu di tangan dia kita saja. Itu soalan ceti, bukan soalan orang Islam dah. Ceti memang dia nak begitu bukan dia tak pahala. Bukan dia dosa pahala pun tak ceti. Kita orang Islam ni kita tidak dosa pahala, maka kenapa kita nak soal boleh gapo. Itu dia. Begitu juga begini. Bergagada, Cina buta, ni jenis orang yang tidak percaya pada dosa pahala. Allah berkata sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.